Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 21 September bersama saya Amir Hakim Lokman. Tajuk utama tengah hari ini. Kerajaan tawar RM850 untuk satu kaki persegi tanah di Kampung Baru. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Wira Farid Mat Rafiq meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan menawarkan 4 pilihan kepada setiap pemilik dan pewaris tanah di Kampung Baru. Tawaran itu ialah sama ada mengambil wang tunai, mengambil unit rumah siap, kombinasi wang tunai dan unit rumah siap serta pilihan terakhir, pulangan sebagai pemegang saham dalam projek pembangunan semula. Berucap dalam sesi town hall bersama pemilik tanah di Kampung Baru di Dewan Perdana Felda Kuala Lumpur pagi tadi, Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata tawaran itu dibuat berdasarkan lot tanah dan bukannya dalam setiap pemilik yang berdaftar. Kerajaan menawarkan untuk membeli tanah di Kampung Baru pada kadar RM850 untuk satu kaki persegi atau RM6 juta bagi lot 8,000 kaki persegi untuk pembangunan semula. Kadar itu adalah yang tertinggi dinilai oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH. Ia turut mengambil kira faktor mengekalkan syarat kepentingan pemilikan oleh orang Melayu sahaja. Penilaian juga dibuat berdasarkan transaksi-transaksi jualan oleh lot tanah di Kampung Baru terdahulu. Selain nilai harga tanah, apa-apa struktur atau bangunan di atas pemilik dan waris juga akan dinilai bagi tujuan pulangan kepada mereka. Lebih 2,000 daripada 6,971 waris dan pemilik menghadiri program terbabit untuk mendengar penjelasan mengenai tawaran mendapatkan tanah bagi tujuan pembangunan semula itu. Khalid berkata hanya 62.32 hektar daripada keseluruhan jumlah 122 hektar tanah di Kampung Baru akan dibangunkan semula dengan membabitkan 837 lot tanah. Sementara itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memberi jaminan kepentingan dan kedudukan orang Melayu menjadi teras pembangunan semula Kampung Baru. Melalui rakaman ucapannya sempena sesi town hall bersama pemilik dan pewaris Kampung Baru pagi tadi, Tun Dr. Mahathir berkata perkara itu dilindungi sepenuhnya mengikut Akta 733 Perbadanan Pembangunan Kampung Baru yang menetapkan mengenai kepentingan orang Melayu. Ia termasuk kepentingan sosial, ekonomi, warisan, adat, budaya dan nilai sejarah yang akan diberi keutamaan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Jelasnya, keadaan tidak teratur dan kesesakan di Kampung Baru menyebabkan lokasi itu bukan tempat selesa sehingga sebahagian besar penduduk asalnya memilih untuk tidak lagi menetap di situ. Lebih malang lagi, warga asing mengambil kesempatan dan mula mendiami serta menjalankan perniagaan di Kampung Baru. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Wira Dr. Mat Farid Mat Rafiq meninggal dunia di Hospital Pontian kira-kira jam 6 pagi tadi. Dipercayai akibat serangan jantung. Berita kematian Allahyarham yang juga Ahli Parlimen Tanjung Piai disahkan oleh Setiausaha Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Johor Muhammad Solihan Badri. Jenazah Allahyarham dibawa pulang ke rumah ibunya di Serkat Pontian dan dijangka dikebumikan selepas asar. Mat Farid, 42, yang juga Naib Ketua Bersatu bahagian Tanjung Piai memenangi kerusi Parlimen terbabit pada pilihan raya umum ke-14 lalu selepas menewaskan penyandangnya Datuk Sri Wee Jack Seng. Beliau adalah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang diamanahkan untuk menjaga portfolio perpaduan negara dan kesejahteraan sosial. Allahyarham menerima pingat darjah cemerlang Seri Melaka di CSM daripada Kerajaan Melaka yang membawa gelaran Datuk Wira tahun lalu. Sementara itu, Ibu Allahyarham Norma Muhammad, 67 tahun, berkata anak sulungnya itu tidak pernah mengadu atau menghidap sebarang penyakit. Allahyarham sempat meninggalkan pesan kepada pembantu peribadinya agar menyegerakan semua peruntukan untuk pembiayaan tertentu di kawasannya. Dia dipanggil pegawai dia semua lah. Dia cakaplah ketua kampung macam ni.
ada peruntukan kota kampung selesaikan, kata dia mungkin tak sempat balik hari tu kan, dia takut benda tu tak terselesai, tapi ada daripada usaha kampung semua datang jumpa dia dah kan. Dia tunjukkanlah ini peruntukan awak yang awak tak tuntut, dia kata. Dia tanya daripada kawasan 1, 2, 3 ni mana-mana ketua kampung ni, mana ini semua tak dia tuntut apa benda dia punya ni. Dia cakap dengan pegawai dia, selesaikan benda ni kena habiskan, jangan sampai tak habis, kata dia kan. Tu nanti kalau kita nak mohon lagi, nanti peruntukan tak keluar, dia katakan gitu. Perkembangan jerebu kualiti udara di seluruh negara pada keseluruhannya bertambah baik hari ini. Bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU sehingga jam 12 tengah hari tadi menunjukkan penurunan dan tiada kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat. Bagaimanapun, 15 kawasan masih mencatat IPU tidak sihat di bawah bacaan 200. Sri Aman Sarawak merekodkan bacaan berbahaya lebih 400 semalam, hari ini bertambah baik dengan bacaan 117. Kuching, Samarahan, Sarikei dan Sibu juga berada pada paras tidak sihat. Di Semenanjung pula, 10 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. 9 daripada kawasan itu di Lembah Kelang, manakala 1 di Segamat Johor. Tidak seperti manusia, jerebu yang melanda negara tidak menjejaskan kesihatan haiwan, terutamanya yang berada di zoo negara. Pengarah zoologi Dr. Mat Naim Ramli berkata, haiwan mempunyai daya ketahanan yang lebih kuat berbanding manusia. Sehingga kini semua haiwan di zoo negara berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami masalah kesihatan. Mereka selalu terdedah kepada banyak faktor-faktor di luar yang lebih daripada kita, dan mereka develop immune system yang lebih baik daripada kita. Tapi kebanyakan haiwan di zoo ni dia memang terdedah. Dia memang diletakkan di bahagian pameran. Macam orangutan, chimpanzee memang dia ada night quarters. Itu kita boleh alternate release lah. Dan sebahagiannya kita letakkan di belakang, yang muda-muda, yang anak di bahagian belakang, dan yang matang, yang tua dipamerkan. Bagaimanapun katanya langkah berjaga-jaga masih diambil dengan mengurangkan masa di luar kandang untuk haiwan yang masih kecil. Mahu meningkatkan kualiti udara di dalam premis atau kediaman anda terutama pada musim jerebu ni, Pengarah Pensyarah Kanan Jabatan Landscape Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur Universiti Teknologi Mara UiTM Seri Iskandar Perak, Siti Rasida Muhammad Sakib berkata terdapat beberapa jenis tumbuhan hiasan yang boleh diletakkan di dalam rumah sebagai penapis udara semula jadi. Menurut Siti Rasida, ciri utama pokok yang dapat membersihkan udara ialah berdaun hijau namun tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak. Contoh tumbuhan yang sesuai ialah Sansevieria atau lebih dikenali sebagai lidah mentua dan pokok duit-duit. Antara kita boleh cuba tanam ada seperti pokok money plant atau kita kenali sebagai duit-duit lah. Okey, selain tu mungkin ada Sansevieria ataupun nama asal dia adalah pokok mother in lotang. Nanti yang lotang. So dan dia ada pelbagai lagi pokok yang lain yang mana dia boleh ditanam dalam kawasan rumah, yang mana kalau kedudukan tanaman itu sepatutnya dia dalam kawasan seperti di kawasan tingkap, kawasan laluan angin, tetapi tidaklah sehingga kita mengganggu laluan angin tersebut. Selain itu, pokok seperti lidah buaya, sirih gading, lili Paris dan Arca palm juga boleh diletakkan di dalam rumah kerana mampu menyerap gas-gas beracun seperti karbon monoksida. Kebanyakan tumbuhan ini senang untuk ditanam menggunakan medium tanah atau air. Namun, ia juga perlu sesekali diletakkan di luar rumah untuk menyerap cahaya matahari secara terus bagi memastikannya dapat hidup lebih lama. Siti Rasidah turut mencadangkan pemilik kediaman menggunakan elemen air bagi tujuan membersihkan udara di dalam rumah. Menurutnya, selain memberi udara yang lebih bersih terhadap penghuni, kewujudan landscape lembut ini juga dapat menurunkan suhu di dalam rumah. Belum pun genap setahun, sebanyak 430 cawangan pasaraya telah menyertai program Food Bank Malaysia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, untuk program Food Bank siswa pula, 4,000 pelajar daripada 16 universiti awam telah mendapat manfaat daripadanya. Beliau ditemui pada perasmian Yayasan Food Bank Malaysia dan malam apresiasi bersama penyumbang di Bukit Jambul, Pulau Pinang malam tadi. Antara yang hadir, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kun Yeow
dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Food Bank Malaysia Wahab Long. Tambah Datuk Seri Dr. Wan Azizah, sehingga Ogos lalu 311,189 isi rumah telah mendapat manfaat daripada Food Bank Malaysia. Satu rang undang-undang akan diwujudkan bagi melindungi penyumbang dan penerima program berkenaan. Food Bank Malaysia dilancarkan pada 22 Disember tahun lalu. Majlis menjemput hadirin sekalian untuk sama-sama Hampir 200 penduduk Greenville, Shah Alam hari ini meraihkan sambutan Hari Malaysia dengan berarak mengelilingi sekitar kawasan perumahan mereka. Program Malaysia Day Celebration ini dianjurkan oleh Persatuan Penduduk Gelap Kelab Golf Sultan Abdul Aziz Shah. Event Hari Malaysia ni, kami dari Persatuan Penduduk Kelab Golf Sultan Abdul Aziz, Raksas, bekerjasama dengan polis, PDRM, IPD Shah Alam, Bomber Shah Alam, bersama-sama dengan Majlis Penduduk MBSA, dan juga tujuan kita mengadakan sambutan Hari Malaysia ni untuk merapatkan hubungan dengan agensi-agensi penguatkuasa dan juga dengan komuniti KJSAS. Kita selalu adakan majlis yang macam besaran macam ni, macam 2 tahun sekali. Kita penuhkan aktiviti ni dengan Zumba tadi dari polis. Kita mulakan tadi dengan perarakan diketuai dengan dari First Ranger Battalion. Perarakan turut disertai oleh pegawai dan anggota polis dari Balai Polis Shah Alam, bomber serta pasukan pancaragam dari Angkatan Tentera Darat Malaysia ATM. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan, antaranya pemeriksaan kesihatan dan demonstrasi kebakaran serta senaman Zumba. Jelajah anugerah bintang popular ABPBH 32 #Fantastic menghimpunkan lebih 20 kelab peminat finalis. Antara selebriti yang bersempatan turun padang untuk bersama-sama meraihkan dan memeriahkan acara santai itu di Puncak Alam Selangor baru-baru ini ialah Stacey, Hani Syahani dan Izwan. Menampilkan prosiding ini keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Luar negara, 12 orang awam maut akibat letupan bom yang menyasarkan sebuah bas di utara bandar Karbala, Iraq. Ia turut mencederakan 5 yang lain. Saksi mendakwa suspek meninggalkan beg berisi bahan peledak di bawah tempat duduk penumpang bas. Bom dipercayai diletupkan menerusi alat kawalan jauh. Lokasi serangan dikawal ketat pasukan keselamatan sebagai langkah keselamatan. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab.
Amerika Syarikat meluluskan langkah untuk menghantar pasukan tentera ke Arab Saudi berikutan serangan terhadap infrastruktur minyak negara itu. Setiausaha Pertahanan Mark Esper berkata penghantaran itu bersifat defensif. Usaha berkenaan bertumpu kepada pertahanan udara serta peluru berpandu. Jumlah anggota yang bakal dikerah belum diputuskan. Terdahulu, Washington dilaporkan mempertimbangkan untuk menghantar senjata termasuk peluru berpandu, drone dan jet pejuang sebagai respons kepada permintaan Arab Saudi. Polis menahan sekurang-kurangnya 5 penunjuk perasaan yang berarak di Kahirah, Mesir menggesa peletakan jawatan Presiden Abdul Fattah al-Sisi. Keadaan berjaya dikawal dengan meleraikan sekumpulan penunjuk perasaan selain melepaskan gas pemedih mata. Tunjuk perasaan ini berikutan tuduhan yang dikeluarkan oleh Muhammad Ali yang menggesa kejatuhan Abdul Fattah. Ali telah memuat sebuah video yang tular sejak awal September menuduh Presiden Mesir itu dan tenteranya mengamalkan rasuah. Tunjuk perasaan seperti ini jarang dilaporkan di Mesir selepas kerajaan itu melarang protes di bawah undang-undang yang diluluskan berikutan kematian Presiden Muhammad Morsi. Ribuan akaun Twitter yang didakwa palsu serta disyaki menyebarkan maklumat tidak tepat disasarkan dalam satu operasi yang dilancarkan syarikat itu. Menurut Twitter, ribuan akaun yang ditutup adalah dari Mesir dan Emirat Arab Bersatu yang bersifat menyebarkan propaganda pro-kerajaan Arab Saudi. Selain itu, lebih 4,000 akaun dari China yang cuba menyemai sentimen perpecahan di kalangan penunjuk perasaan Hong Kong turut dipadam. Negara lain yang terlibat dalam penutupan akaun Twitter ini ialah Sepanyol dan Ecuador. Langkah penghapusan itu sama seperti tindakan yang diambil oleh Facebook bulan lalu. Besar impaknya. Selepas hasilnya Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan sukan, momentum kemenangan skuad bawah 15 tahun negara yang sebelum ini melakar kemenangan besar 7-0 menumpaskan Kemboja gagal diteruskan apabila tewas tipis 0-1 kepada Laos dalam perlawanan kedua kempen kelayakan kejuaraan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC bawah 16 di Stadium Nasional di Ventan, Laos malam tadi. Seperti dirama, Laos menggasak sejak awal sebelum berada di depan menerusi Lawi Somtongkram pada minit keempat yang bijak melorongkan bola di celah kaki penjaga gol Zulhilmi Syarani. Biarpun anak buah Piman yang melakukan serangan balas, pemain lawan kental bertahan dan keputusan kekal 1-0 sehingga tamat perlawanan separuh masa pertama. Menyedari ketinggalan, skuad negara cuba melakukan asakan awal di separuh masa kedua dan hampir menyamakan kedudukan menerusi rembatan padu Ezrin Ibrahim, namun percubaan kaki kirinya melewati palang gol pada minit ke-53. Skuad negara terus diuji apabila pertahanan Alif Farhan Fauzi dilayangkan kad merah selepas mengutip 2 kad kuning pada minit ke-80. Dalam satu lagi perlawanan, Jepun membenam cabaran Kemboja 8-0 untuk mengungguli kumpulan J dengan 6 mata, manakala Malaysia yang berkongsi mata dengan Laos di tangga kedua hasil perbezaan gol. Biarpun tewas, peluang masih terbuka untuk skuad negara jika menewaskan skuad Samurai Biru pada perlawanan terakhir esok. Pasukan PKNPFC menuntut penjelasan daripada Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengenai penangguhan kali kedua perlawanan melibatkan pasukan itu dengan PJ City dalam aksi kumpulan B Piala Malaysia yang sepatutnya berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Manjung malam semalam. Jurulatih PKNPFC Abu Bakar Fazil meluahkan rasa kecewa dan mempertikaikan mengapa surat pemberitahuan mengenai penangguhan perlawanan semalam diterima pada jam 11 pagi kurang 12 jam sebelum sepak mula dan tanpa sebarang perbincangan. Menurut Abu Bakar, sebelum ini MFL memberitahu tiada lagi penangguhan perlawanan setelah aksi pertama kedua-dua pasukan yang sepatutnya berlangsung pada Selasa lalu ditunda semalam. Respect pada pasukan PJ City, masalah apa yang melanda. Cuma kita pun ada right, ada hak juga PKNPFC untuk bertanya, bukan menerima segala arahan daripada MFL, dan kita tunggu dan tak ada discussion dan hanya so itu yang menjadikan game tertunggu-tunggu dan fokus pemain saya
pun terjejas. Abu Bakar turut menyatakan rasa keliru dengan alasan penangguhan perlawanan semalam disebabkan pemain dan pegawai pasukan PJ City masih dalam tempoh arahan isolasi dan kuarantin akibat wabak influenza B yang menyaksikan penangguhan 2 kali perlawanan pasukannya di laman sendiri di Stadium Majlis Perbandaran Manjung merencatkan pemainnya. Namun jurulatih BKNPFC itu tetap akur, pasukannya terpaksa beraksi malam esok sambil berharap perlawanan itu nanti akan mendapat sokongan daripada penyokong di sekitar Manjung. Johor Darul Ta'zim 2 JDT2 bangkit daripada ketinggalan untuk mengatasi Terengganu FC2 TFC2 2-1 dalam separuh akhir pertama Piala Cabaran di Kuala Terengganu malam tadi. Impak penyerang gantian Darren Lock serta bekas pemain Harimau Muda S. Kumaran memastikan 2 gol dibawa pulang skuad Harimau Selatan ke Pasir Gudang untuk aksi timbal balik Jumaat depan. Kelancaran awal permainan banyak terhenti akibat kekasaran sehingga memaksa layangan kad kuning kepada Marcel Anderson disusuli pertahanan JDT2 Hasbullah Abu Bakar dan Bruno Suarez. Peluang pertama hanya dimiliki pelawat pada minit ke-35 apabila tandukan Nicholas Fernandez yang menerima umpanan Syazwan Andi Ishak mudah dibaca penjaga gol TFC2. Babak kedua lebih rancak dengan serangan tuan rumah bermula dengan sepakan percuma Ahmad Taqiyuddin Roslan minit ke-52 yang melencong ke sebelah kiri pintu gol JDT2. Gol dicari-cari TFC2 menjelma pada minit ke-60 menerusi ledakan kencang Bruno dari dalam kotak penalti susulan serangan balas ke arah kubu pelawat. Kedudukan itu begitu pun tidak kekal lama selepas JDT2 mengikat jaringan 1-1 melalui tandukan bekas penyerang negara Darren Lock hasil umpanan Fernandez pada minit ke-65. Dan berpunca daripada hantaran Fernandez dari sebelah kanan, Kumaran bijak menghidu peluang dan menanduk masuk jaringan kemenangan minit ke-82 untuk memastikan JDT2 kini sudah pun sebelah kaki ke pentas final. Satu lagi aksi separuh akhir akan menemukan Sarawak menentang pasukan UKM FC.